Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada chapter yang terakhir, iaitu chapter yang kelima. Masih lagi dalam tajuk Monitoring the Network. Kalau dalam minggu-minggu yang lepas kita dah lihat berkenaan dengan aplikasi yang digunakan dalam proses monitoring network, antaranya adalah Syslog dan yang kedua adalah SNMP, iaitu Simple Network Management Protocol. Dan hari ini kita akan lihat satu lagi aplikasi, iaitu NetFlow, salah satu aplikasi yang digunakan untuk monitoring trafik di dalam network. Baik, jadi kita lihat pada slide yang pertama, Introduction to NetFlow. Poin yang pertama, NetFlow used to collect information about all the traffic running through the NetFlow device. Jadi kita tahu fungsi utama bagi NetFlow adalah untuk collect information bagi trafik yang melalui NetFlow device. Dalam kes ini, NetFlow device boleh diletakkan sebagai server ataupun PC. Mana-mana device yang boleh connected kepada network dan telah di-assign sebagai destination bagi NetFlow collector. Yang poin kedua, NetFlow developed by Cisco that provide statistic on packet flowing through networking device such as a router or multi-layer switch. Jadi di dalam NetFlow ni, NetFlow asalnya telah dibangunkan oleh Cisco dan semua maklumat yang telah maklumat daripada segi trafik yang telah dikumpulkan tadi akan di-generate dalam bentuk statistik, dan kesemua maklumat trafik tadi diperolehi daripada networking device, antaranya seperti router, switch ataupun multi-layer switch. Jadi poin ketiga, NetFlow provide data to enable network and security monitoring. Jadi kegunaan antara lainnya NetFlow adalah untuk menyediakan maklumat pemantauan keselamatan bagi network planning, traffic analysis and etc. Jadi kalau kita lihat proses penggunaan NetFlow ni, antara lainnya adalah network administrator tadi akan dapat memantau apakah protokol yang digunakan di dalam network. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam network kita, protokol UDP banyak digunakan, maka kita tahu bahawa sesebuah network tersebut kebanyakannya menggunakan web streaming, antaranya adalah YouTube, untuk proses ataupun untuk tugas mereka. Jadi network administrator boleh menggunakan maklumat dan data tersebut sebagai sokongan kepada proses penambahbaikan infrastruktur dan speed, iaitu kelajuan bagi internet di dalam organisasi tersebut. Ini berkaitan dengan network planning berdasarkan kepada maklumat trafik yang disimpan di dalam NetFlow collector. Baik, yang seterusnya adalah purpose of NetFlow. Jadi kita lihat most organisation use NetFlow for some or all of the following key data collection purpose, which is efficiently measuring who is using what network resources for what purpose. Jadi kita menggunakan NetFlow antara lainnya adalah untuk network administrator tadi mengetahui network resource itu digunakan untuk tujuan apa. Bagi contoh, kalau PC 1, kita tahu PC yang pertama tadi dia akses kepada website mana, daripada source address yang mana kepada destination address yang mana, melalui port yang mana. Itu yang digambarkan dalam penggunaan NetFlow. Yang kedua adalah accounting and changing back accordingly to the resource utilization level. Jadi di dalam NetFlow juga kita dapat lihat penggunaan resource tadi berada pada
utilization level yang mana. Sebagai contoh, kalau dalam 1 bulan kita dapat lihat protokol apa yang lebih banyak digunakan untuk penghantaran, sama ada TCP, UDP, SMTP, HTTP dan sebagainya. Jadi daripada situ kita network administrator dapat membuat anggaran tentang penggunaan internet ataupun network dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah using measure information to do more effective network planning so that resource allocation and deployment is well aligned with a customer requirement. Ini telah saya terangkan pada slide yang sebelumnya, kerana kita perlu mengetahui maklumat tentang penggunaan pada sesebuah organisasi tersebut bagi membolehkan network tadi diurus ataupun di planning dengan baik, daripada segi penggunaan data, daripada segi server dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah using the information to better structure and customize the set of available application and service to meet user need and customer service requirement. Jadi kat sini kita dapat juga lihat tentang pembangunan daripada segi infrastruktur, yang mana jika sebuah network memerlukan penggunaan bandwidth yang lebih baik, maka secara keseluruhannya penggunaan struktur yang lebih baik daripada segi cabling, umpamanya penggantikannya dengan penggunaan fiber optik dan menyediakan bantuan capaian kepada aplikasi dan servis bagi memenuhi kehendak pengguna. Servis dan aplikasi. Servis tu umpamanya servis yang ditawarkan oleh server umpamanya, dan aplikasi-aplikasi untuk pengguna itu sendiri. Baik, yang seterusnya network flow. Jadi net flow technology has been several generation that provide more sophisticated in defining traffic flow. Jadi kita dapat lihat yang bahawa net flow ini kita dapat lihat bahawa net flow ini mempunyai beberapa combination of 7 key field, yang mana ini 7 key field inilah yang akan diperolehi hasil daripada traffic collection oleh net flow collector lah. Antara lainnya adalah kita memperolehi maklumat source dan destination address serta port number, serta kita juga memperolehi maklumat layer 3 protocol type, TOS, which is a type of service, and also the input logical interface. Jadi kesemua maklumat ini diperolehi yang akan digunakan oleh network administrator untuk analisis dan buat sedikit statistik tentang penggunaan trafik di dalam sesebuah organisasi. 7 di sini kalau kita dapat lihat dia menunjuk pada 7 key field. Jadi source ini 1, destination 1 untuk IP address, source dan destination port number 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi keseluruhannya ada 7 key field di dalam net flow operation. Jadi seterusnya adalah kaedah untuk configuration net flow. Kaedahnya agak mudah. Kalau kita lihat pada rajah, dia hanya memerlukan beberapa konfigurasi sahaja. Sebagai contoh, pada router yang pertama, router 1, kita connect kepada interface local, iaitu interface GI01. Kemudian kita set up dengan satu konfigurasi iaitu IP flow ingress. Ini bermaksud, ingress bermaksud incoming packet. Jadi kita akan capture incoming packet. Dan yang kedua adalah egress, bermaksud outgoing packet. Jadi dalam konteks ni kita akan capture kedua-dua packet, iaitu incoming dan outgoing packet. Kemudian kita akan assign di manakah packet incoming serta outgoing packet ini akan disimpan.
Jadi menggunakan command IP flow export destination, dan di belakang ini adalah address di manakah untuk kita simpankan traffic net flow tadi. Iaitu dalam kes ni network administrator akan simpan pada PC 1 menggunakan address 192.168.1.3. Kemudian di belakangnya kita akan menggunakan UDP port number, sebarang UDP port number daripada number 1 hingga 65,000. Jadi kat sini contohnya dia menggunakan 2055 sebagai UDP port number yang akan digunakan sebagai laluan port utama semasa penghantaran data. Kemudian seterusnya kita akan assign IP flow export version. Jadi kita ada banyak version, tetapi untuk packet tracer yang terbaru ni kita hanya menyokong version 9 saja. Jadi secara automatik dia akan assign IP flow export version 9. Okey. Baik, seterusnya saya nak tunjukkan sedikit demonstrasi berkenaan dengan NetFlow sistem ataupun application di dalam packet tracer. Jadi kita di dalam network topologi ni kita ada dua network. Network yang pertama dan network yang kedua. Jadi semua network ni semua network atau trafik yang connected antara satu sama lain ini akan diassign dengan NetFlow collector. Dan NetFlow collector akan disimpan dalam server 3 ini. Jadi perkara pertama, kita kena on pada server. Baik, pada bahagian server kita pergi pada NetFlow collector. Kita klik pada NetFlow collector. Baik, pada NetFlow collector kita onkan servis ini. Kemudian kita pastikan bahawa setiap address telah diassign dengan betul, termasuklah ke semua device yang ada, iaitu PC, laptop dan sebagainya. Dan connection bagi dua network ini dihubungkan dengan penggunaan OSPF. Jadi langkah yang seterusnya, kita klik pada router, dan di sini kita akan assign dengan packet incoming dan outgoing menggunakan interface local, iaitu 3 gigabit 000. Kemudian setelah selesai kita masukkan address. Kemudian kita akan assign dengan IP flow ingress untuk incoming packet dan egress untuk outgoing. Kemudian kita assign dengan destination bagi NetFlow collector tadi, iaitu destination kita adalah pada bahagian server gunakan IP 10.10 192.168.10.10. Kemudian di belakangnya kita akan menggunakan UDP port number sebagai port utama untuk penghantaran NetFlow collector traffic. Jadi kat sini saya menggunakan port number 9996 sebagai port number untuk NetFlow collector. Okey, baik. Setelah selesai, kita buat juga perkara yang sama pada router 4 dengan masukkan maklumat pada local interface, itu GI000. Kemudian setelah masukkan address, kita assign IP flow egress dan IP flow ingress. Kemudian kita assign dengan destination bagi meletakkan NetFlow traffic.
10.10 menggunakan UDP port number yang sama. Setelah selesai, kita akan cuba untuk menghantar satu paket menggunakan ICMP protocol untuk kita generate net flow tadi. Jadi dalam kes ni kita akan cuba ping default gateway terlebih dahulu. Jadi saya akan cuba ping default gateway daripada laptop kosong. Begitu juga dengan PC 4. Kita akan cuba untuk generate traffic dengan ping kepada server net flow tersebut. Pada bahagian yang lain juga kita boleh generate dengan ping kepada PC di bahagian network yang kedua. Baik, setelah selesai kita lihat pada bahagian net flow server pergi kepada net flow collector tadi. Jadi kat sini dia akan memaparkan maklumat di dalam bentuk catapai ni berkenaan dengan trafik yang telah melalui pada bahagian network. Sebagai contoh, kita ambil maklumat yang pertama, dilabelkan dengan hijau ni. Okey, di sini terdapat apa maklumat yang dapat kita lihat. Antaranya adalah IPv4 source address. Jadi kita tahu bahawa paket ini datang daripada address 10.20 dan destination akan disimpan pada 172.12.10.10 iaitu IP address bagi server. Dan interface yang akan melaluinya adalah serial 020. Serial 020. Baik. Pada bahagian transport source protocol, ia merujuk kepada transport layer source protocol. Jadi dalam kes ini kita hanya menggunakan ICMP, iaitu command untuk ping, maka di sini dia akan dilabelkan dengan kosong. Begitu juga dengan transport destination protocol. Tetapi kalau kita melakukan proses lain, umpamanya kita sedang hantar email menggunakan SMTP dan sebagainya, maka dia akan label source port dengan destination port ini menggunakan port number yang berbeza lah. Baik. Seterusnya kita akan juga dapat lihat TOS. Seperti yang kita dah lihat pada slide yang sebelumnya, TOS adalah type of service. Jadi type of service ni merujuk kepada flag, TCP flag value. Jadi dalam situasi ini tiada sebarang TCP session yang ada pada trafik kerana kita hanya menggunakan data trafik ICMP iaitu ping sahaja. Tetapi kalau kita melakukan proses penghantaran dalam situasi yang berbeza, maka TCP flag ni akan mempunyai maklumat yang lain lah. Baik, selain daripada tu kita juga ada maklumat-maklumat lain lah berkenaan dengan address. Counter byte ni adalah size data tadi dalam bentuk byte. Kemudian masa penghantaran data. Jadi kalau timestamp ni kita dah lihat pada topik syslog, kita juga boleh mengubah timestamp ini menggunakan maklumat timestamp service yang kita setkan bulan dan masa. Jadi dia akan mengikut pada maklumat tersebut. Jadi kita juga ada maklumat-maklumat lain trafik yang dihantar dan disimpan di dalam syslog server itu tadi. Di maklumat ini juga boleh kita lihat pada konfigurasi lain, iaitu show IP cache flow. Jadi kat sini dia juga akan, pada router juga akan memaparkan maklumat source interface daripada
bagi contoh daripada GI000, iaitu source address, destination interface kepada destination address. Paket adalah 4, jadi sebanyak 4 kali proses ICMP paket telah dihantar kepada trafik. Begitu juga kalau ada proses yang kedua lah. Baik, kalau kita lihat pada maklumat ni, kita dapat tahu bahawa source ni adalah daripada PC 5 kepada destinasi, iaitu pada PC keempat, menggunakan IP address 192.168.10.10. Begitu juga apabila ada proses ping yang kedua daripada PC 4 menggunakan IP 10.20 kepada PC yang berada pada network yang kedua, iaitu PC yang kelima. Cuma perbezaan di sini adalah daripada segi source dan destination interface, menggunakan command show IP catch flow. Jadi ini adalah dalam bentuk simulasi. Jika kita melakukannya dalam real situation, umpamanya kita menggunakan NetFlow aplikasi yang sebenar, jadi kita akan dapat lihat banyak lagi contoh-contoh data yang akan disimpan pada bahagian NetFlow Collector. Baik, itu saja untuk contoh bagi NetFlow, salah satu aplikasi bagi network monitoring yang boleh digunakan sekali dengan penggunaan aplikasi yang lain, umpamanya SNMP, serta penggunaan syslog server. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.